Okey, halo semua. Jadi ini adalah pengenalan kepada sistem Big Data Sekolah PPD JPN Sabah. Okey, jadi sistem ini mempunyai misi utama, okey, untuk kita mengoptimumkan semua kerja-kerja manual pengurusan data daripada input, store, proses dan juga output. Okey, untuk semua peringkat, semua lokasi dan sudah tentu kita akan cuba untuk mengintegrasikan pelbagai jenis data. Okay. Bermaksud di sini kita mau kurangkan, kita mau minimumkan dan kalau boleh kita mau sifarkan masa dan tenaga untuk kerja-kerja manual dalam pengurusan data. Okey, tidak bermaksud di sini kita sedang cuba mengurangkan usaha kita maupun kebertanggungjawaban mana-mana pihak atau lokasi terhadap data. Bukanlah sebaliknya. Bila kerja manual boleh dikurangkan, kita boleh fokuskan tenaga dan masa sepenuhnya terhadap tindakan yang berfokuskan data tersebut. Okey, dan juga dengan persetujuan semua, kita juga boleh jadikan sistem sebagai tempat rujukan terhadap tindakan-tindakan tersebut. Okey, so sebagai contohnya kita akan nampak paparan data di kiri dan di kanannya kita akan nampak apa-apa tindakan di pelbagai lokasi dan juga peringkat. Okey, ataupun apa-apa catatan dengan justifikasi pun boleh kita letak di situ. Okey, sama ada tindakan yang sedang masih dalam perancangan, kita boleh tengok perancangannya macam mana, ataupun yang sedang dilaksanakan, kita boleh tengok apakah perkembangan terbaru, apakah tindakan-tindakan yang sudah dilaksanakan setakat ini, maupun tindakan yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau yang sudah dilaksanakan, kita boleh terus rujuk kepada data terkini. Adakah dia mencapai matlamatnya ke tidaklah? Kan kalau mencapai, bolehlah itu dijadikan sebagai amalan perkongsian amalan terbaik ataupun rujukan mana-mana pihak. Kalau tidak berjaya, kita tengoklah kita boleh pergi ke kitaran PDCA yang seterusnya. Okey. Jadi sudah tentu untuk sistem yang sebegini dia hanya akan berjaya bila semua pihak dari semua peringkat, semua lokasi, semua jenis semua pemegang data, semua jenis data. Kita melihat mengguna dan menambah baik sistem ini sebagai kepunyaan bersama ataupun kepunyaan semua. Sistem ini bukan dilihat sebagai sistem contohnya PPD sempurna, bukan. Ini juga bukan sistem sektor pembelajaran. Okey, maupun sistem yang dilihat sebagai hanya untuk PPD memantau sekolah ataupun meminta laporan dari sekolah. Okey, kalau dilihat sebagai begitu dia tidak akan percaya. Okey, sebaliknya sebagai sistem bersama untuk kita bersama mengintegrasikan pelbagai jenis data untuk dengan tujuannya membantu tindakan di berbagai lokasi dan juga peringkat ataupun tindakan bersama yang melibatkan banyak lokasi ataupun peringkat. Okey, tindakan-tindakan yang akhirnya untuk membantu klien kita, iaitu pelajar kita. Okey, jadi untuk mencapai misi ini ada beberapa ciri sistem ini, yang membezakan dengan cara biasa dan juga yang perlu dipatuhilah sepanjang masa supaya sistem ini tidak akhirnya menjadi satu sistem yang membebankan ataupun yang mewujudkan double work. Sebaliknya yang memudahkan semua pihak lah dan menggunakan kerja manual. Kita tengok satu persatu. Okey, sebelum itu sebagai panduan dalam mana-mana SharePoint di mana kita ada nampak paparan Power BI, paling senang kita maximize dululah, terutamanya kalau yang betul-betul ada analisis data, contohnya analisis PDPA. Okey, untuk lebih senang kita maximize dulu di sinilah. Okey, satu dia akan lebih besar, lebih senang kita klik dan juga di sini sebenarnya boleh kita pergi ke page-page yang lain lah selain menggunakan yang navigation pane yang di sini. Okey, so kita tengok balik ciri-ciri. Okey, yang pertama, okey, adalah kita menggunakan satu single source of truth. Okey, bermaksud di sini kita hanya menggunakan satu dan satu sahaja store data. Okey, dan daripada store data ini semua analisis akan menuju kepada store data di sinilah. Okey, berbanding dengan yang cara yang biasa kita buat ialah terdapat banyak salinan data di pelbagai peringkat dan juga pelbagai lokasi. Dan data ini mungkin berlainan daripada segi isinya dan juga tentu daripada bentuk formatnya kan. Jadi banyak masa dan tenaga diperlukan untuk menentukan data yang mana lebih tepat. Kita kena banding, kita kena tengok kan. Nah, sudah tentu kalau kita hanya guna satu store data, itu tidak secara automatik akan menjamin bahawa data itu tepat.
Sebab kalau dia betul, semua analisis betul lah. Kalau dia salah, semua pun akan salah. Okey. Tapi sebaliknya, untuk cara tradisional, bila kita dapat tahu pun yang mana lebih tepat, suka untuk kita kemas kini semula semua salinan data. Okay, sebab banyak salinan data kan, ada yang masih dalam bentuk raw dan juga dalam bentuk report, dalam graf dan sebagainya kan, sudah diolah kepada graf. Jadi kalau data berubah, suka kita nak tukar balikkan, kita nak cari balik salinan semua. Okay, jadi sebaliknya konsep di sini, kita hanya gunakan satu store data. Setiap perubahan penambahan data akan dikemas kini terus ke dalam store tersebut. Okay, dan kemudian semua analisis akan menggunakan data terkini dalam store data. Okey, walaupun saya rasa kita tak boleh buat real time lah, tapi sekurang-kurangnya kita boleh refresh semua data sekurang-kurangnya sekali sehari. Okey. Jadi konsepnya di sini, semua pihak, okey, dari semua lokasi kita akan bekerjasama memperbaiki store data itu. Okey, maksudnya kalau silap dan sebagainya kita akan ubah sehingga store data itu yang paling tepat lah, dan semua analisis akan merujuk kepada itulah. So semua pihak bekerjasama memperbaiki store data untuk kegunaan bersama. Okey, yang kedua, pengumpulan data tidak berulang. Okey, tapi ini dengan syarat yang data yang kita kumpulkan adalah raw data. Okey, berbanding dengan cara biasa, bila kita perlukan satu analisis, biasanya kita hanya kumpulkan data analisis daripada lokasi lah. Okey, jadi ini memulakan banyak masa sebab dia akan melalui banyak peringkat. Okay, dan banyak perlu kita selaraskan format dan sebagainya. Okay, dan juga sekiranya ada bentuk analisis yang baru diperlukan selepas itu. So contohnya pada mulanya kita hanya analisis faktor A dan faktor B. Kemudian selepas itu kita pula timbul pula keperluan untuk kita kaji faktor A dengan faktor C. Terpaksalah proses itu diulang balik daripada lokasi. Okay, so sebaliknya jika kita mengumpul raw data, okay, masukkan ke dalam store data. Apabila ada bentuk analisis baru yang diperlukan, okay, asalkan dalam raw data itu ada data faktor tersebutlah, kita tidak perlu ulang lagi pengumpulan data, kita hanya perlu set up formula, set up report dan sebagainya. Okay, dan semua report untuk semua lokasi dan juga mungkin untuk semua masa akan dapat dihasilkan sekaligus. Okay. Nah, sebelum itu mungkin akan timbul pula persoalan, kalau kita terus masukkan raw data daripada sekolah ke dalam store data, adakah ini akan menyebabkan tidak ada proses pengawalan dan sebagainya? Tidak. Sebaliknya, proses pemantauan, penyemakan dan pembetulan data sebenarnya lagi senang dilakukan kalau begitu. Sebab data masuk, lepas tu kita boleh set up lah, mungkin kita set up report yang berlainan untuk menyemak, okay, ataupun memantau pengisiannya itu. Okay, secara kalau bukan real time pun sekurang-kurangnya agak real time lah kan. Selepas beberapa jam mungkin dia sudah update. Okay, kemudian kalau ada yang tersilap atau terkurang, bolehlah minta sekolah isikan balik ke dalam store data, lepas tu kita boleh memantau perkembangan semasa lah. Okay, juga data yang sudah ada dalam sistem KPM, okay, contohnya subs yang mudah kita eksport, so yang ini tidak perlu kita eksport berulang kali di pelbagai peringkat, sebaliknya kita hanya eksport daripada sub satu kali dan diimport sekaligus di peringkat JPN saja. Okey, ini sudah berjaya di testing hanya masih belum set up dia punya formula dan sebagainya. Memang satu sabah sudah boleh diimport sekaligus, so tidak perlu berulang kali. Okey, so yang ini adalah yang kedua. Okey, yang ketiga, selepas kita kumpulkan data dan letak dalam store, kita akan proses data tersebut. Okey, dan pemprosesan data akan dilakukan sekaligus secara berpusat. Okey, kenapa kita mau buat begitu? Banding dengan cara biasa, setiap peringkat lokasi mungkin memproses data dengan cara berlainan. Okey, guna formula berlainan dan juga paparan berlainan. So ini bukan sahaja akan memerlukan banyak masa dan tenaga lah kan. Kalau satu report di 1000 lokasi darab 1000 kan. Okey, tetapi juga ini akan menyukarkan lagi perbandingan tepat merentasi peringkat lokasi maupun masa. Sebab sekiranya format berlainan susah kita gabungkan. Okey, sama ada peringkat daripada sekolah ke PPD ke JPN, ataupun kita susah nak banding mengikut lokasi maupun masa, mungkin yang dah tahu tahun ini dengan tahun lalu. Orang lain buat grafnya berlainan, susah kita gabungkan. Okey, sebaliknya kita akan membuat ini secara berpusat. Okey, penting di sini sekali lagi tegaskan, ini tidak bermaksud kita mau kurangkan usaha kita, hanya kita mau kurangkan kerja manual. Okey, dan bila kita buat secara berpusat, akhirnya
apa-apa analisis kita akan konsisten orientasi peringkat. Kita boleh banding PPD dengan keseluruhan JPN. Kita boleh banding sekolah dengan keseluruhan PPD. Okey, peringkat, lokasi dan juga masa. Mungkin kita boleh banding tahun ini dengan tahun lalu lah, dengan syarat struktur datanya adalah sama. So, seperti contoh data-data SAPS dengan APDM, dia tidak banyak berubah orientasi tahun kan, ataupun SPM. Jadi kita boleh tengok orientasi tahun bukan sahaja untuk tahun inilah. Okey, dan bila kita buat secara berpusat, okey, penting juga faham di sini, ini tidak bermaksud hanya satu orang yang menentukan semua, bukanlah. Sebaliknya, sistem ini adalah dibuat supaya analisis akan ditambah baik secara usaha bersama. Okey, maksudnya kalau ada formula yang belum ada, jadi kita bersama-sama tambahkan. Okey, dan kita akan, bila formula sudah ditambah dalam sistem, maksudnya dia akan diaplikasikan kepada semua data lah, di semua lokasi, termasuk data-data terdahulu. Okey, tetapi masih ada juga kemudahan untuk peringkat lokasi, untuk menambah analisis custom lah, yang mungkin dia hanya perlukan untuk lokasi dia lah. Hanya masalah di sini sebab kita kekurangan ID Power BI, terpaksa kita guna PBIX local lah, tapi masih boleh dibuat lah. Okey. Okey, jadi mungkin kita ambil sikit masa tengok bagaimana konsep-konsep ini diaplikasikan untuk analisis PDPR. So, di mana kita melihat, okey, ini adalah paparan analisis utama. So, di sini kita boleh melihat sama ada daripada peringkat JPN, ataupun daripada peringkat PPD, ataupun daripada peringkat sekolah lah. Okey, hanya di sini bila ada keperluan untuk tidak memaparkan nama guru kan, di website yang boleh diakses oleh semua, jadi itu pula akan melalui website sekolah lah, SharePoint sekolah, PPD sekolah lah. So, hanya sekolah-sekolah PPD boleh akses nama-nama guru di sini lah. Okey, tetapi saya mau tunjukkan apakah yang dimaksudkan daripada input, store, proses dan output. Ialah di dalam Power BI sebenarnya apa berlaku ialah kita akan mengumpulkan data. So, contohnya yang daripada Google Form akan diupload ke sini. Okey, yang daripada bilangan guru dengan guru itu akan diupdate oleh sekolah di dalam folder data masing-masing. Begitu juga dengan PDCA lah. Ini yang data bulan 1 hingga 3 lah, untuk proses satu kali. So, apa akan berlaku ialah semua data ini akan diproses, lepas tu semua akan diproses ke dalam satu dataset. Dan daripada dataset ini akan keluar semua report. Semua report lah hanya bergantung kepada di sini. Bermaksud apa-apa perubahan daripada sini ataupun bila Google Form diupdate, dimasukkan di sini, bilangan guru sudah diupdate. Okey, semua benda ini akan diproses ke dalam sini dan semua report akan diupdate berdasarkan maklumat yang terkini lah. Okey, so kita bayangkan kalau kita mahu buat secara manual, berapakah orang yang diperlukan untuk melakukan proses ini. Okey, seperti dulu sekurang-kurangnya perlu satu orang di setiap PPD. Lepas tu satu lagi mengumpul dari semua PPD. Kumpulkan, lepas tu nak keluarkan laporan lagi kan. Okey, tetapi menggunakan sistem ini, akhirnya yang diperlukan untuk melakukan pemprosesan semua ini bukan 24 orang, bukan satu orang, tapi sebenarnya 0 orang. Tidak perlu orang pun. Sebab banyak benda dia boleh automate, dia boleh refresh sendiri. Dan akhirnya semua orang akan dapat report berdasarkan lokasi dan peringkat masing-masing lah. Okay, itu yang maksudnya kita mau jadikan kerja manual ini semua efisien. Okay, jadi kita ada satu store, pengumpulan data tidak berulang, kita proses secara efisien dan analisis adalah melalui peringkat. Okey, dan juga kita melihat apakah maksud sebenarnya, apa-apa dashboard sebenarnya boleh terus dipaparkan untuk tujuan pelaporan ataupun tujuan pembentangan dan sebagainya lah. Okey, so contohnya begini, kalau terlalu banyak, katakan kita hanya mau 6 minggu ke apa, jadi kita bolehlah terus tunjukkan dalam paparan lah, tidak semestinya perlu ditunjukkan, dieksport kepada PowerPoint dan PDF kan. Kalau benda terlalu kecil kita boleh besarkan dan juga sebagainya lah, ataupun katakan di dashboard PPD. Okay, so katakan kita mau tengok saja peringkat menengah contohnya. Okay, untuk satu PPD, so teruslah kita boleh klik dan teruslah kita paparkan lah. Kalau kita mau zoom in di mana-mana, contoh tingkatan 5, kita kliklah tingkatan 5. Okay, kita boleh tengoklah peratus pelajar tingkatan 5 dan sebagainya lah. Okey, kemudian satu lagi ialah maksud
peringkat boleh membuat analisis custom sendiri. So contohnya di dalam folder sekolah ada satu file PBIX untuk data January March lah. Hanya saya tunjukkan di sini. Sebenarnya tidak terlalu suka. Katakan kita mau tambah graf sendiri. Sebenarnya bila data model sudah di setup, hanya yang tertinggal adalah memilih saja. Okay, apa yang kita mau tunjukkan di graf, di axis lah. So contohnya katakan kita mahu peratus guru. Okay, peratus guru di value. Okay, katakan yang ini sekolah kan. So katakan merentasi hari lah. So kita klik sajalah merentasi hari. Okay, so dia akan keluar lah sama ada begini ataupun begini. Ataupun kalau lebih biasa guna Excel pun boleh guna Excel. Kita panggil dia analyze in Excel. Okay, bila dia link ke situ kita boleh letaklah, nah katakan kita mahu letak nama guru kan. Okay, so daripada table guru kita bolehlah letak nama guru. Okay, kemudian kita letaklah tarik contohnya lah kan. Sorry, tarik di kolom. Kemudian kita mau tengok berapakah bilangan PDPR di sini. Okay, kemudian katakan kita mau tengok hanya mengikut mata pelajaran. Contohlah. Okay, so mata pelajaran katakan kita letak di filter. Kita hanya mau tengok katakan transisi. Okay, jadi kita akan buat beginilah. Okay, so maksudnya setiap peringkat masih ada akses kepada raw data mereka yang mereka boleh buat analisis sendirilah, walaupun proses ini suka sedikit sebab terpaksa melalui beberapa proses yang ada sedikit manual. Okay, nah seterusnya kita tengok yang kelima, analisis berorientasi jenis data. Okay, so apabila kita sudah masukkan, sekali lagi ya, syaratnya ialah bila kita masukkan raw data ke dalam store data, kita senang link data berlainan. Okay, contohnya sekarang yang kita selalu perlukan macam subs ataupun SPM dengan SES dan juga menotasi jantina lah. Kalau kita guna cara tradisional, kita tahu ini sebenarnya agak amat sukar sebab kita kena bandingkan data di APDM dengan data di subs. Okay, memerlukan banyak kerja manual, dan walaupun dengan banyak kerja manual kita nampak masih akan wujud banyak kesilapan lah. Okay. Sebaliknya bila kita sudah masukkan raw data, kita senang sahaja, dan juga bukan sahaja merentasi data berlainan, kita mungkin juga boleh banding data mengikut kohort. Maksudnya pelajar ini pada tahun tingkatan 1 dia begini, tingkatan 2 bila dia naik tingkatan 2 begini, bila dia naik tingkatan 3 dia begini. Okay, semua ini dapat dibuat sekiranya kita ada semua raw data lah. Hanya sedikit lagi teknikal kita perlu fikirkan lah, terutamanya daripada segi ID dan IC pelajar lah, itu sedang dibina prototipenya. Okay, dan sistem ini dah dibina, okay, dan ini sebenarnya sebablah saya pun ambil kesempatan sini minta maaf kenapa hampir 4 minggu untuk setup semula sistem ini, tetapi untuk memastikan bahawa komponen data senang ditambah. Nanti kita akan lihat jenis-jenis data yang kita sedang kajilah macam mana kita boleh tambahkan ke dalam. Okay, tapi sebagai demo, ini belum siap, tetapi yang menggunakan hanya 2 sumber data, iaitu data daripada APDM. Okay, data daripada APDM kita tak proses banyak, kemudian kita ambil subs. Okay, ini ada yang kita ekspor dari subs biasanya bentuk begini kan, hanya kita buat beberapa langkah, akhirnya dia supaya bentuknya begini dan senang kita proses. Dan proses ini kita hanya perlu setup langkahnya, bukan kita yang perlu buat kerja manual lah. Okay, selepas kita ada yang itu, jadi ada berapa table kita linkkan saja, hanya di sini kita terpaksa link dengan IC dulu walaupun tidak tepat. Okay, dan akhirnya dengan senang kita boleh sudah buat paparan seperti begini, di mana semua bendanya terlink dan kita boleh kaji. Okay, sebab mungkin kita terfikirkan kenapa yang LMS kita SES dan juga jantina, tetapi GPMP dia tidak mau jantina dengan LMS pula kepada bandar dan luar bandar. Mungkin salah satu sebabnya ialah pengiraan itu sangat sukar kan, kalau kita mau GP mengikut jantina. Tetapi kalau kita ada raw data begini, bolehkah kita buat, kita tengok, kita hanya letakkan graf, dan kalau kita mau kita boleh klik dan kita boleh akan terus nampak perbezaan lelaki dan perempuan. Okay, begitu juga dengan GPMP. Okay, kalau kita mau tengok mengikut jantina, kita boleh bandingkan terus. Okay, bagaimana lelaki berbanding purata, bagaimana perempuan berbanding purata. Okay, bagaimana kumpulan B40 berbanding purata dan sebagainya. Dan boleh ditambah banyak-banyak lagi faktor lah yang kita mahu.
Okey, semuanya hanya perlu masa setup lah dia punya data model dan sebagainya. Tapi sekali lagi balik kepada syaratnya kita ada raw data. Okey, in fact yang paparan ini tergendala sebab tidak mendapat raw data SPM. Kalau ada raw data SPM, orientasi tahun kita juga boleh buat benda yang sama tanpa banyak kerja manual. Okey, hanya kita perlu setup dan sebagainya. Okey, so ini adalah contoh, kita boleh lihat. Okey, nah seterusnya. Okey, daripada 1 hingga 5 kita nampak sebenarnya kita mau jadikan analisis data lebih efisien lah. Okey, tetapi apa sebenarnya akan berlaku selepas itu kan? Apakah sebenarnya tujuan kita menganalisis data? So di sini kita akan cuba untuk menyepadukan paparan PDCA lah. Maksudnya kita mau menyepadukan rujukan kepada tindakan-tindakan dengan data. So paparan PDCA bersama dengan paparan data supaya senang kita rujuk dan juga jalankan kitaran PDCA lah. Dan sebab paparan Power BI adalah dynamic, so senang kita melihat PDCA menetasi peringkat lokasi. Okey, tetapi juga kalau bukan dia PDCA penuh pun, dia hanya berfungsi sebagai ruangan catatan justifikasi ataupun perkongsian amalan terbaik pun bolehlah, dia masih dynamic. Bila kita tengok data itu, kita boleh tampaklah justifikasi ataupun catatan yang berkaitan. Okey, berbanding dengan isu tradisional, kita perlu banyak kerja sekali lagi lah manual untuk mengumpul data, lepas tu kita buat tindakan, lepas tu untuk menyemak ada kena berjaya kita kena kumpul data lagi kan, so banyak lagi proses pengulangan lah. Okay, dan juga kurang cara untuk efisien. Okay, sudah tentulah kita ada banyak sesi perkongsian dan sebagainya, tapi kurang efisien dan kurang satu tempat yang senang kita rujuk semua PDCA yang berkaitan lah. Okay. So di sini kita akan buat kita tunjukkan contoh PDPR dan ada beberapa benda di sini sebenarnya hanya untuk tujuan demo, nanti akan delete. Okey, di mana kita tengok yang di sini. Okey, ini adalah data contohnya penglibatan guru. So yang akan keluar di sini adalah PDCA yang berkaitan dengan penglibatan guru lah. So yang ini pelajar lah. Okey, dan semua benda ini dynamic lah. So katakan sebab dia ada minggunya, katakan minggu 1 hingga 4 ini yang terlibat lah, dan sebaliknya dia akan bertambah lah. Okey, dan juga katakan yang kita klik sempurna, so ini yang melibatkan sempurna sahaja dan sebagainya. Okey, ini yang maksud saya mungkin hanya untuk catatan lah. So katakan sandakan dia terlibat penutupan sekolah, so bolehlah data catatan. So PDCA nya tidak perlulah, tapi kalau ada boleh masukkan lah. Ataupun daerah yang hanya beberapa sekolah tutup, bolehlah letak sebagai catatan di sini dari minggu berapa ke berapa sekolah mana yang terlibat. Okey, so satu lagi ialah di catatan senarai sekolah itu itu penting nanti di template-nya ada diterangkan supaya apabila sampai di contohnya di dashboard sekolah, okey, bila kita klik mana-mana sekolah, kita boleh tengok sepintas lalu apakah tindakan yang dilakukan sekolah ataupun yang dilakukan PPD untuk sekolah tersebut. Okay, so kita tengok yang sekolah ini terlibat dari sini kan, di dalam sini, so dia akan keluar di sini lah. Okay, dan juga tindakan untuk sumber sekolah dan juga sekolah menengah. So kita tengok contoh yang begini sebagai contoh yang penuh, walaupun ini bukan data sebenarnya, hanya sebagai contoh. So contohnya sekolah ini, so katakan kita berada di minggu keempat. Okey, kita nampak penglibatan pelajar agak rendah. So kita katakan ini ada satu isu. So kita buatlah perancangannya. Okey, so mungkin pada masa itu yang ini kita hanya masukkan yang title, data isu dan juga plan lah. Okey. So selepas itu bila dijalankan barulah kita masukkan yang di do, apa yang dilakukan 1 hingga 5 Februari, 8 hingga 12 Februari. Okey, dan selepas itu sampai minggu ke-6 baru kita tengok data terbaru, oh sudah ada peningkatan, barulah kita masukkan yang check itu. Okey, dan action kalau perlulah, kalau tidak selesailah, dianggap selesailah kan yang perkara ini. Okey, jadi ini maksudnya yang rujukan PDCA berdasarkan data lah. Okey, sudah tentu saya faham sudah tentu tempat yang disediakan di sini tidak cukup. Sudah banyak dokumen dan sebagainya yang sekolah, hanya ini sebagai rujukan ringkas, dan sekiranya perlu kita boleh attachkan, katakan kalau ada kertas kerja kita boleh attach di sini. Okey, katakan ada postmortem, okey, kita boleh attach lah di sini, PowerPoint ke PDF lah, PDF senang sikit lah. Okey, so semua boleh rujukan satu tempat lah.
Okey, so bila letak di sini, jadi PPD boleh merujuk, sekolah lain pun boleh merujuklah kan. Kita bantu satu sama lain untuk mencari penyelesaian kepada masalah kita. Okey, ataupun sekiranya hanya ada satu masalah, tidak tahu apa plan pun boleh letak di situlah. Mungkin ada lokasi lain ataupun peringkat lain yang boleh membantu. Okey, so itu secara keseluruhannya maksud yang PDCA inilah. Bagaimana untuk yang isi yang ini ada satu template Excel saja. Okey, jadi sesiapa di sekolah itu pun boleh isi mengikut peringkatnya. Okey. Okey, dan yang terakhir 7 dan 8, 7 ke arah otomasi, di mana kebanyakan proses kita akan cuba otomasikanlah. Okey, dengan pelbagai caralah, termasuk guna Power Automate. Okey, supaya bukan saja untuk menjimatkan masa tapi untuk mengurangkan kesilapanlah. Okey, supaya masa dan tenaga sebaliknya difokuskan kepada tindakan dan juga penambahbaikan sistem lah. So kita kurangkan kerja manual di sistem tapi kita banyakkan masa untuk tambah baik sistem inilah. Okey, sebaliknya untuk tradisional kita banyak dan tenaga masa diperlukan dalam kerja manual. Okey, juga dalam pembinaan sistem kita tidak mahu bahawa sistem ini terikat kepada mana-mana individu ataupun organisasi. Sebab itu akan menyukarkan cadangan penambahbaikan dan sebagainya lah. Sebaliknya kita akan membuat ini secara terbuka dan juga berterusan lah. Okay, jadi semua perkara akan didokumentasikan penuh dan penambahbaikan berterusan melalui PDCA, maklum balas ataupun perbincangan bersama lah, khususnya dalam grup Telegram. Okay, jadi kita tengok yang di sini. Jadi paparan pertama ini yang menerangkan ciri-ciri. Di sini adalah apa-apa maklumat terkini. Okay, so kita lihat sekarang komponen-komponen yang kita sedang usahakan. So PDPR baru sedang dipindahkan. So kita sedang usahakan prototype untuk APDM dan juga subs. Dan untuk XPM kalau kita boleh dapatkan raw data. Okay, begitu juga dengan sekiranya APDM dan subs selesai. Jadi kalau kita gunakan head count seperti mana kita proses subs, dan kita bolehlah proses dengan cepatlah. Okay, maksudnya kita perlu kumpulkan head count dari sekolah satu kali sahaja, tapi melalui raw data. Tapi boleh di-update lah dari masa ke masa. Okay, jika begitu juga dengan PBD, kita cuba kalau boleh kita guna hanya template asal BPK dan template itu di-upload ke dalam folder data sekolah dan mungkin dari situ kita teruslah boleh proses semua analisis yang diperlukan. Okay, guru kita akan perlukan data e-operasi, cicir dan transisi boleh juga dibuat selepas kita fikirkan bagaimana kita struktur data APDM. Okay, begitu juga dengan pemulihan kehadiran, kalau boleh kita dapatkan kehadiran setiap pelajar, sebab tidak cukup kita dapat peratus setiap sekolah kan, maupun setiap kelas. Kita mahu tahu pelajar mana yang berpotensi keputusan dia rendah, kehadiran rendah dan sebagainya lah. Okay, dan sebagainya. Okay, paparan kedua pula akan menunjukkan struktur utama lah, pautan-pautan utama. Walau bagaimanapun saya rasa setiap lokasi akan lebih sesuai untuk akses daripada kalau PPD, SharePoint PPD, kalau sekolah daripada SharePoint sekolah lah. So ini sebab masih dalam peringkat pengumpulan. Nanti kita akan integrate ke dalam paparan ini. Okey, kemudian yang semua panduan akan di-link di sini. So boleh terus masuk ke YouTube di sinilah. Dia akan tambah dari masa ke semasa. Ini adalah sumber beberapa software lah yang mungkin diperlukan. Okey, yang ketiga ini yang untuk penambahbaikan lah. So di sini PDCA untuk sistem sendirilah. So mungkin agak teknikal tapi yang peminat boleh melihat dan semua benda akan dicuba didokumentasikan di sini. Nah, apa-apa cadangan bolehlah hantar melalui gua yang ini adalah Microsoft Form. Okey, ataupun saya rasa di atas sini ada satu grup Telegram, grup perbincangan Telegram lah. Jadi semua dijemput untuk masuk di sinilah. Tidak semestinya untuk perbincangan yang terlalu teknikal, tetapi apa yang diperlukan. Okey, apa yang berguna untuk tuan-tuan puan-puan lah. Kita mau lihat apa di sini, kita mau analisis apa, kita mau klik di sini nampak apa. Okey, semua ID itu yang akan membantu. Okey, yang saya rasa ciri yang utama inilah yang membezakan, yang special sikit yang PDCA itu pun daripada perbincangan dalam grup Telegram. Kita dapat idea kenapa kita selalu buat saja data. Apa kata kita teruskan letakkan yang paparan PDCA lah ganding dengan data. Okay, so saya rasa itu sahaja. Ada beberapa video lagi panduan yang akan follow lah selepas ini. Okay, thank you.